Menarik bukan projek ini? Mari kita lihat contoh-contoh dan kerja-kerja yang mereka lakukan. Jom kita lihat. Bersama saya, Cikgu Kamaria, belajar matematik. Jom kita masuk dalam kelas. Jom kita lihat apakah proses-proses dalam PBL 1 dan PBL 2. PBL 1 adalah pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah. PBL 2 adalah pembelajaran berasaskan projek. Kita lihat satu persatu. Tajuk kita hari ini adalah projek rumah idaman, iaitu dua, iaitu PBL 1 dan PBL 2 dalam satu masa yang sama. Okey, kita lihat bidang pembelajaran adalah sukatan dan geometri, melibatkan matematik tingkatan 3 dan juga melibatkan PSV juga. Okey, matematik tingkatan 3, topik 4, topik 6 dan topik 7. Standard kandungan adalah pelan dan dongakan, luas permukaan bentuk 3 dimensi, lukisan berskala. Standard pembelajaran adalah pembelajaran secara modular yang meliputi beberapa standard pembelajaran tingkatan 3 dari topik 7, 6 dan 4. Okey, standard pembelajaran adalah 7.2.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan pelan dan dongakan. 6.3.3 menyelesaikan masalah melibatkan luas permukaan bentuk 3 dimensi. 4.1.5 menyelesaikan masalah melibatkan lukisan berskala di samping pertukaran unit imperial kepada unit metrik. Tahap penguasaan 6 mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran sesuai tentang bentuk 3 dimensi dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif. Lukisan berskala dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif. Seterusnya, mengintegrasikan elemen. Okey, elemen dalam kurikulum, elemen dalam STEM. Okey, integrasi elemen-elemen seperti berikut. Dalam kurikulum kita ada bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan juga bahasa Perancis. Jadi inilah elemen kurikulum dari segi bahasa. Kita ada kurikulum lain iaitu pendidikan seni visual, reka bentuk teknologi, geografi yang melibatkan kesesuaian struktur dan alam sekitar. Seterusnya, integrasi kurikulum dalam elemen STEM. Okey, kita lihat apa dia dalam STEM. Kestabilan dan pembinaan struktur bangunan. Fokusnya adalah menggunakan perisian untuk melukis pelan dan dongakan serta menggunakan pelbagai media untuk mengemukakan evidence. Jadi di sini pelajar perlu mencari maklumat tambahan dari pelbagai sumber atau dari pelbagai media untuk mengemukakan evidence. Contohnya mereka kena perlu tahu unit imperial tu apa dia dan bagaimana menukar unit imperial kepada unit imperial yang lebih kecil dari unit imperial kepada unit metrik. Seterusnya, mereka membentuk model bangunan berdasarkan hasil siasatan tadi dan dengan itu juga memikirkan pengiraan kos, luas dan isi padu sesuatu model itu. Kita lihat yang pertama adalah pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah. Okey, di sini pelajar akan diberi 10 pilihan pelan lantai dalam unit imperial. Okey, pilih mana-mana satu saja pelan lantai yang anda suka atau pelajar suka. Anda dikendaki menukar unit imperial kepada unit metrik dalam sentimeter. Bermakna ukuran unit yang terkecil yang kita guna di sini adalah unit sentimeter. Anda dikendaki melukis semula pelan lantai tersebut dalam unit metrik. Pelajar akan melukis semula pelan lantai tadi dalam unit metrik. Di mana keseluruhan pelan mestilah berada betul-betul di atas kertas A4.
tidak boleh melebihi saiz kertas A4 atau tidak boleh kurang dari setengah saiz kertas A4. Okey, kemudian membuat lakaran rumah anda pada pandangan sisi dan pandangan hadapan. Jadi pelajar perlu melakarkan pandangan sisi rumah mereka dan juga pandangan hadapan rumah mereka. Jadi kita hanya beri pelan lantai, pelajar akan bayangkan bentuk rumah yang akan mereka bina nanti. Dan juga bentuk bumbung yang akan mereka bina nanti. Seterusnya, membina model bangunan mengikut skala yang dinyatakan. Contoh, lebar rumah anda pilih adalah 700 cm. Kepada kertas A4 ataupun kertas A4, lebar menjadi 20 cm. Jadi skala anda adalah 1:35. Tinggi model rumah anda tidak melebihi 20 cm. Pastikan bumbung rumah tersebut mudah alih dan boleh mempamerkan bahagian dalam rumah. Okey, pemetaan konsep dan proses kerja. Bagaimana pemetaan konsep dan proses kerja? Pertama, kita lihat hari pertama mengadakan helaian tugasan projek. Pada hari pertama juga mencari maklumat berkaitan tugasan sama ada melalui buku, majalah ataupun internet atau sebarang alat komunikasi atau sebarang media elektronik. Okey, hari ketiga 2 dan 3 mendapatkan mula ukuran dan menukar semua unit imperial kepada unit metrik. Mengeksplorasi teknologi dengan menggunakan butang fungsi kalkulator saintifik untuk pertukaran unit. So dalam kalkulator kita ada butang fungsi ataupun function button yang akan menukarkan unit metrik dari unit imperial kepada unit metrik. Okey, menentukan skala pelan lantai yang boleh dimuat pada kertas A4. Jadi setelah berlaku pemilihan, setelah mengira, kita boleh menentukan skala pelan lantai yang boleh dimuat pada kertas A4. Seterusnya, pada hari keempat dan kelima, membuat lakaran pelan lantai mengikut skala yang dipilih pada kertas A4. Hari ke-6, memindahkan lakaran pelan ke kertas jawapan dan lembaran tugasan projek. Memindahkan lakaran pelan kepada kertas jawapan pada lembaran tugasan projek. So, iaitu tugasan projek itu ada beberapa muka surat. Jadi, pelan perlu dilukis di atas lembaran tugasan tersebut. Okey, melakar bentuk model rumah dalam 3 dimensi berdasarkan pandangan hadapan dan sisi rumah. Jadi di sini yang ketiga, seterusnya prosesnya adalah setelah melakarkan pandangan sisi dan pandangan hadapan, seterusnya membuat ataupun melakarkan bentuk model rumah dalam 3 dimensi berdasarkan pandangan hadapan dan pandangan sisi. Okey, pada hari ke-7, mengemas kini tugasan dan menyerahkan tugasan yang telah siap kepada guru mata pelajaran. Seterusnya, PBL 2 iaitu Project Based Learning, pembelajaran berasaskan projek. Okey, mari kita lihat apakah prosesnya. Pada hari ke-8 dan ke-9, berdasarkan pelan lantai yang telah dibina, proses menentukan ketinggian dinding dan bumbung rumah berdasarkan skala yang telah dipilih. Bermakna bila dah tahu skala, barulah kita boleh bina ketinggian dinding dan juga ketinggian bumbung berdasarkan kepada tinggi rumah piawai, berdasarkan pada standard tinggi rumah yang ada di Malaysia untuk rumah satu tingkat. Baik, melukis pandangan sisi dan hadapan dengan tepat berdasar skala yang pilih. Okay, tadi kita lakar, kemudian kali ini mereka perlu melukis pandangan sisi dan juga di atas kad-kad yang telah dipilih. Hari ke-10 melukis pada cardboard dan proses kerja-kerja pemotongan cardboard untuk pembinaan model dilaksanakan. Jadi, pada hari ke-10 adalah proses melukis dan memotong kad-kad pada ataupun cardboard untuk membina model rumah idaman. Okay. Proses pencantuman bahagian-bahagian model rumah dijalankan. Okay. So, maknanya proses ini berlaku 2 hari
ke-10 dan ke-11. Okey, hari ke-12 dan hari ke-13. Model siap dibina pada hari ke-8 hingga ke hari 11. Semua kerja-kerja proses membina model dirakamkan. Okey, jadi pada hari ke-12 proses penyuntikan video dijalankan. Dan akhir sekali, pada hari ke-13 memuat naik video ke dalam YouTube. Okey, menarik bukan projek ini? Mari kita lihat contoh-contoh dan kerja-kerja yang mereka lakukan. Jom kita lihat contoh-contoh rumah yang telah mereka laksanakan. Senang bukan? Semoga anda semua beroleh manfaat. InsyaAllah berjumpa lagi. Jangan lupa ikuti saya pada siri yang akan datang. Okay, Assalamualaikum.